Di sebalik imej popular sebagai Gedung Kutub Khana, di dasar jantungnya Perpustakaan Tun Sri Lanang PTSL ada nadi yang berdegup sebagai pelindung naskah khazanah bangsa. Di sini ada lebih 109 naskah manuskrip Melayu warisan zaman silam. Ini merujuk kepada karya bertulisan Jawi dengan ejaan yang diadaptasikan ke bahasa Melayu lama yang dihasilkan seawal-awalnya pada akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 dan selewat-lewatnya pada abad ke-20. Kesan pengaruh kedatangan agama Islam di seluruh tamadun alam Melayu Nusantara. Ia ditulis dan disalin untuk dibaca sebagai alat hiburan di kalangan penghuni istana, bangsawan dan rakyat jelata. Selain sebagai alat hiburan, manuskrip juga dihasilkan sebagai bahan rujukan para istana, bangsawan dan ulama. Manuskrip Melayu memperkatakan pelbagai perkara. Tajuk-tajuk yang digunakan seolah-olah mengklasifikasikan manuskrip Melayu itu sendiri seperti hikayat, adat, undang-undang, konon, salasilah, syair dan kitab. Pelbagai usaha dilakukan bagi memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai kepentingan manuskrip Melayu sebagai bahan rujukan demi kesinambungan tamadun sesebuah negara. Jika tidak dipupuk, matilah minat. Kerana itu, pameran ini berlangsung bagi menonjolkan karya agung koleksi PTSL. Oleh sebab manuskrip ini ditulis dalam tulisan Jawi yang tulisan Jawi lama dan sukar dibaca, maka manuskrip ini perlu ditransliterasikan terlebih dahulu. Transliterasi bermaksud memindahkan tulisan dari satu tulisan kepada satu tulisan yang lain, misalnya dari tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Tujuannya adalah untuk memudahkan orang lain yang kurang memahami ataupun kurang mendalami tulisan Jawi dapat membaca manuskrip-manuskrip ini dengan baik. Transliterasi ialah pemindahan dari satu huruf kepada huruf yang lain. Contohnya dari tulisan Jawi kepada tulisan Rumi. Manakala transkripsi ialah pemindahan dari teks lisan kepada teks tulisan. Contohnya dari lisan bahasa Melayu kepada teks tulisan yang bentuk-bentuk yang lain. Sedangkan terjemahan pula ialah dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. Kaedah yang biasa dilakukan oleh seseorang pengkaji manuskrip adalah kaedah pentransliterasian standard. Maksudnya adalah seseorang pengkaji boleh mengubah bentuk teks yang ditransliterasikan, misalnya dengan membetulkan aksara, dengan membetulkan tanda baca, dengan memberikan tanda baca atau dengan memberikan bentuk-bentuk pengejaan yang lebih sesuai. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman pembaca agar pembaca dapat memahami dengan lebih jelas. Manuskrip Melayu sebenarnya bukan hanya tertumpu kepada orang dalam bidang pengkajian filologi ataupun dalam kajian budaya sahaja, tetapi manuskrip Melayu penting untuk pengkaji dalam bidang-bidang yang lain juga, termasuk bidang perubatan, bidang sains dan teknologi dan juga bidang-bidang yang lain. Antaranya adalah seperti manuskrip ilmu bedil misalnya yang menjelaskan tentang teknologi bedil ataupun persenjataan Melayu. Kemudian juga sebagai contoh satu lagi adalah tentang perubatan Melayu yang di dalamnya berkenaan dengan perubatan-perubatan tradisional. Dalam proses pentransliterasian juga, antara pedoman yang digunakan adalah pedoman ejaan Jawi yang dikeluarkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun begitu, terdapat juga pedoman-pedoman lain yang boleh digunakan. Dalam menghasilkan transliterasi, pastinya akan pembaca akan menemukan bentuk-bentuk perkataan ataupun bentuk-bentuk pengejaan dan sebagainya yang tidak dapat difahami oleh pembaca pada masa sekarang. Oleh itu,
Perkataan-perkataan ini perlu dikumpulkan dan perlu dideskripsikan untuk ditulis dalam bentuk glossary.